والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, dan ketahui olehmu pada muka 69 baris yang ke berapa? Tu 1 2 3 4 5 6 7 8 7 baris yang ke-7 hujung tu. Kata musannaf rahimahullah, dan ketahui olehmu wahai salik. Kita ni dah tahap salik je. Salik bukan wasil. Wasil dia tu lain pula, dia tak ngaji. Hak je lepas pada penawar ada wasil ni. Lepas sana pada penawar bagi hati dah. Wasil tu bukan kamil lagi. Kamil tu lepas sana lagi pada wasil. Manusia ni nak jadi salik tu sikit dah. Allah Ta'ala nak jemput masalah salik tu sikit. Lepas tu hak ramai dalam salik hak sedikit tu, sikit pula hak tu jemput wasil siapa. Lepas tu hak wasil tu sikit pula yang Tuhan letak jadi kamil tu. Berarti kamil ni aqallul aqalin ke? Aqallul qalin. Sikit. Tak apa, kita meniti jalan ni. Jalan ni hak ulama meniti. Maka kata dia, hendak ketahui olehmu wahai salik akan bahawasanya damai rusyad. Kena yakin, kena tahu katanya menghasilkan takut itu bermula menghasilkan takut, yakni cara menimbun perasaan takut dalam hati. Cara menimbun perasaan takut dalam hati itu nak mari sifat takut di hati kita tu. Takut kepada Allah. Nak mari perasaan takut di hati kita tu dengan dua perkara. Dengan dua cara. Dengan mana-mana satu dari dua perkara. Tak mesti kena hasil dua. Mana-mana sop pun dia mendatai dah. Tapi bila satu cara ni tak jadi, cara tu sagi. Tu. Dengan satu daripada dua perkara. Dengan salah satu dari dua cara. Dua cara ni. Tu. Maka cek diri kita, takut ke Tuhan tak lagi di hari ni. Tu dia. Masuklah khaifin ke tak lagi. Tengok cara dia. Pertama daripada dua perkara tu apa?
Hasin ia dengan pengetahuan. Hasin ia takut tu dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Pengetahuan yang ni pengetahuan yang bermanfaat, iaitu mengetahui sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Tu mengetahui sifat Allah dan perbuatan Allah, dan perkara yang Allah akan melaku ke atas yang derhaka. Ia tahu sifat Tuhan. Ni tak lain tak bukan malaikat kena ngaji, belajar, menuntut ti. Semata-mata duk saja tu nak boleh tahu tu bukan adat Allah berlaku di dunia ni. Tu. Apa tu dah? Hasil dengan pengetahuan dan pengenalan. Pengenalan itu makrifat atau pada pengetahuan jugalah. Pengenalan yakni iaitu mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah dan kenal keji dosa yang ia kerja. Kena kenal satu, kenal Tuhan, kenal kekejian dosa yang dia buat, dan kenal hujung jatuh. Dan kenal hujung jatuh yang jahat. Bagi orang yang derhaka, wal-iyazabillahi min zalik. Dia kena muka tu. Dia kena muka tu. Kena Tuhan. Kena Tuhan. Hak ni tiap-tiap orang beriman kena belajar sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala suruh kena dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah suruh kena dia. Bila kena, ia hasil perasaan takut mari. Tu. Maka Allah Ta'ala ni kalau tak kena, tak cinta. Dan kalau tak kena, tak takut. Tak takut. Pepatah kata, kalau tiada kena, maka tak cinta dah. Tak kenal, maka tak cinta. Allah kalau tak kena dia, tak cinta dia. Dan tak kena dia, tak takut dia. Kena kerana sifat dia tu dua. Ada sifat jalan, ada sifat kamal. Dua-dua sifat Allah Ta'ala. Habis. Maka musannif kata kena kita mengenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kita belajar sifat-sifat Tuhan. Maka dia kata lagi. Maka mereka yang mengetahui ia akan kebesaran Allah Ta'ala, maka bermula mereka yang mengetahui ia mereka tu. Maksud mengetahui itu apa? Yakni kenal ia dan nampak pada mata hati dan rasa di hati. Dia bukan sekadar tahu dah tu. Hak boleh kata takut tu. Mereka mengetahui, yakni mereka yang kenal Allah. Mereka yang kenal dan nampak pada mata hati dan rasa pada hati. Tiga perkara tu. Dia kenal, dia nampak di mata hati dia, dan dia rasa di hati dia mari. Nampak gapo? Tanda mengenal gapo? Mengenal akan kebesaran Allah Ta'ala. Kenal akan kebesaran Allah, jalan Allah.
Ya kebesaran Tuhan ni, kita sepuluh ni kita tahu Allah Ta'ala ada kebesaran tak? Ada. Tapi hati kita perasa mari tak? Rasa tak benda tu di hati kita? Bila kita tengok keadaan Tuhan, ciptaan dia, Allah. Tu. Allah kita tengok mari. Allah. Tu. Tiap-tiap perbuatan dia tu ada menzahir kebesaran dia belaka. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu orang rajin tafakkur tu dia hasil takut banyak tu. Dia timbul perasaan tu mari tu. Allah Ta'ala capak hidayat dan taufik untuk tafakkur tu satu rahmat besar. Dia tengok benda tu dia fikir, tengok benda ni dia fikir. Dia nampak rupuk bukan nampak rupuk dak. Ada. Dia nampak Allah, dia nampak ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekali Abah Sing duduk ada. Saya tanya, tak lagi. Nampak tak gapo? Tak tahu rupuk apa. Allah. Ada. Lepas Allah. Dia kena nampak rupuk. Kita nampak rupuk depan tu. Tapi dia fikir dia nampak kebesaran Allah Ta'ala. Dia cek habis satu rupuk yang tumbuh mari tu apa tengok tu. Allah. Tu boleh tumbuh lagu tu. Masya Allah. Dah tengok. Dia tilik tengok kebesaran. Maka hati dia rasa di hati mari akan kebesaran Allah Ta'ala. Maka mereka yang mengetahui akan kebesaran Allah dan akan terkaya Allah atau pada kebesaran akan kebesaran tadi itu. Dan mereka yang mengetahui ia akan terkaya Allah, yakni terlepas Allah, terkaya, yakni tidak berhajat Allah. Kejap lagu tu. Ia tahu kata tak berhajat oleh Allah Ta'ala, terkaya dan tak berhajat, tak ada nak sikit habuk, tak tupai sikit habuk daripada segala makhluk Allah. Tuhan tu tak Tuhan lepas istighna an kulli ma siwa. Allah Ta'ala lepas daripada segala perkara. Dia tak berhajat kepada gapo sehingga dia buat benda tu, benda ni dia tak ada nak, ada gharat tujuan tarik balik manfaat kepada diri dia. Tak. Dia tahu kebesaran dan tahu terkaya Allah. Tak ada khabar lagi. Dan mereka tu mengetahui pula akan bahawasanya dan atau pada akan kebesaran. Maka mereka yang dia tahu akan kebesaran Allah, dia tahu kata Allah tak berhajat kepada apa-apa. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Dia sendiri tak berhajat kepada apa-apa. Dan Allah Ta'ala dia tahu pula akan bahawasanya Allah tu telah menjadi Allah. Tuhan telah menjadi akan syurga. Dia tahu kata Allah Ta'ala buat siap dah syurga. Tu pendapat al-sunnah kita wal jamaah, akidah kita. Wan naru haqqu ujidat kal jannah. Syurga neraka ni Allah Ta'ala buat siap dah. Salah satu dalilnya Nabi kita masuk pada malam Mi'raj, Nabi nampak syurga. Yang masuklah syurga dah. Dan neraka pun dia menyaksi dah Nabi. Tu salah satu daripadanya. Tu. Dan dalil banyak lagi. Adapun Mu'tazilah dia kata syurga ni Allah Ta'ala tak ada buat lagi. Tu. Nanti nak buat nu kiamat esok, bila kiamat berlaku peksa hisab amalan, tu kau tu baru nak buat wi. Maka akidah kita an-naru haqqu ujidat kal jannah fala tamil li jahidin zi jinnah. Tu zi jinnah tu buat Mu'tazilah dah. Tu dalilnya Allah Ta'ala kata uiddat lil muttaqin, telah disediakan. Dah siap dah.
Maka sini dia tahu kata Allah telah menjadikan ia Allah akan syurga. Jadi syurga yang disedia bagi orang yang takut. Syurga yang disediakan bagi orang yang takut kepada Allah. Allah menja'alna minal khaifin. Siap dah Allah Ta'ala jadi. Dia janji bukan sekadar syurga di akhirat, syurga dunia pun dia wid dah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tu dia. Itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut ke Tuhan, takut kebesaran Tuhan, dan dia menegahkan diri daripada hawa nafsu dia, maka syurga itu tempat kediaman dia, Tuhan kata. Maka dia menjadikan syurga untuk orang itu. Dia tahu. Dan api neraka, wal-iyazabillah min zalik, atau pada syurga. Dan Allah menjadi akan api neraka. Maksud syurga ni nikmat-nikmat syurga lah. Sebut syurga tapi naknya nikmat-nikmat dia. Syurga tu satu kawasan kebun yang luas. Dalam tu ada beberapa nikmat dan kesukaan yang Tuhan nak beri. Bila sebut syurga, kena kepada nikmat dalam tu. Kalau masuk saja tak dapat mengecak rasa nikmat. Tu bukan maksud kita tu. Nampak dah? Maka nikmat syurga. Maka api neraka, yakni azab-azab. Tu maksud api neraka tu. Dan menjadikan api neraka, yakni segala azab-azab yang kata yang disediakan bagi yang derhaka. Mana kata gitu. Api neraka yang disedia bagi orang yang derhaka. Tu Allah Ta'ala sedia cadai kepada orang derhaka kepada dia. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Allah sedia kepada orang yang kufur. Kufur tu ada kufur di segi pegangnya, dan kufur nikmat pun akan celuk juga dalam tu. Wal iyazabillah min zalik. Tu. Maka dia tahu kata Tuhan jadi syurga siap dah, api neraka pun Tuhan buat siap dah. Dan akan penduduk bagi keduanya. Allah Akbar. Atop kepada akan syurga. Jadi menjadikan ia akan penduduk. Sini maksud menjadi, yakni telah menentu pada azali. Tulis pada akan penduduk tu, yakni dan telah menentu pada azali. Bukan jadi ke apa. Itu maksud telah menentu pada azali. Kerana ahli syurga neraka tak ada masuk lagi. Tak ada siapa dia boleh kecak rasa syurga neraka lagi tu. Tu. Maka Allah Ta'ala menjadi ini dan telah menentu pada azali akan penduduk, orang-orang yang akan duduk bagi keduanya, kedua syurga atau api neraka tu. Menentu siap dah mereka yang akan duduk dalam syurga neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ramai-ramai kita ni Pia tahu tak boleh duduk le teket, boleh pia tahu tak boleh teket ke apa? Teket syurga ke teket neraka? Siapa boleh tahu? Tak ada pia boleh tahu. Tapi Allah tahu dah sedia kala. Tuhan menentu siap dah. Allah. Ada satu hari Nabi kita SAW, Nabi duduk, sahabat tu ada. Kerana Rasulullah SAW zata yaumin jalisan. Nabi duduk sekali dengan sahabat. Sahabat tu ada. Lepas tu wa fi yadihi 'udun. Dalam tangan tak ada kayu ni. Kayu sepotong kayu, Nabi pergi kayu duduk. Yan kutubih. Nabi duk katak lagu tu, ambil hujung kayu, duk katak-katak tanah gitu.
Sahabat tengok. Lepas tu farafa'a ra'sahu. Maka Nabi pun angkat kepala dia. Nak kecek. Sahabat Nabi nak kata apa? Nabi kata, "Ma minkum min nafsin illa wa qad 'ulima manziluha fin jannati wan nar." Nabi kata, tidak daripada kamu, tidak daripada kalangan kamu, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu, malaikat sungguhnya Allah Ta'ala telah menentu pada azali tempat-tempat dia dalam syurga atau dalam neraka. Tuhan menentu siap dah. Ada Tuhan tahu belaka dah. Siap belaka dah. Siap belaka. Illa wa qad ulima manziluha fin jannati wan nar. Sahabat dengar kejut. Tu. Wa qad ulima manzilaha minal jannati wan nar. Sahabat dengar jadi kejut. Jadi tahu belaka dah. Lepas tu ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau itu falima na'malu?" Kalau itu buat amal buat apa lagi? Apa kita? Dia siap belaka. Dia tahu belaka dah. Dia buat amal buat apa lagi? Tu je lah. Falima na'mal? Buat amal apa? Afala nattakil? Afala nattakil? Kita serah Tuhan lalu, tawakal. Serah ke dia belaka. Senang. Jadi buat amal pun syurga neraka siap dah. Nampak tak tu dah? Dia tokek katanya tentu siap dah. Aku nak wui duit ke orang ni. Aku tak siwi ke orang ni. Kerja apa saja ya. Tak, kalau kerja pun tak boleh duit. Kalau tak kerja pun nyui. Berarti saja ya. Kalau gitu, baik kata kami serah kepada Allah. Afala nattakil bi? Nabi kata la. Qala la, ya, dak, ya. Jangan. I'malu. Wa amal, mengaji. Puasa, semaya. Wa. Jangan berhenti. Tengok dia jawab. Nabi tu kata uslubul hakim tu. Kita akan mengaji dalam ilmu badat ada satu bagai yang panggil uslubul hakim. Dia tak ada jawab teruk soalan hak ditanya. Dia jawab pelai. La, jangan. Nabi kata jangan. I'malu. Wa. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Buat. Kerana tiap-tiap orang tu diberi kemudahan akan dia, Allah Ta'ala akan beri kemudahan. Lima khuliqalahu, untuk benda yang disediakan baginya. Kalau Allah Ta'ala jadi dia untuk syurga, dia akan beri kemudahan untuk kerja amalan syurga. Kalau Allah Ta'ala jadi dia untuk neraka, wal'iyazubillah min zalik, Tuhan akan beri kemudahan untuk kerja amalan ahli neraka. Yang mudah sendiri. Ngaji pun mudah, semaya pun mudah, berzikir pun mudah, baca Quran pun mudah. Semua amalan akan jadi kemudahan. Sebut ya bak jadi, sebut ya jadi. Tapi kalau ahli syirik, kalau neraka, ya ada alamat dia. Sebut benda tu pun payah, sebut benda ni pun payah. Jadi payah belaka. Kalau buku kejahatan mudah sangat. Maka Nabi baca ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nabi baca, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Baca ayat tu. Nabi kata, maka adapun mereka yang fa'amma man a'ta wattaqa, adapun mereka yang memberi, belanja barang hak Tuhan suruh. Allah Taala suruh belanja, dia belanja pada jalan Allah. Dia nafkah, dia belanja.
wattaqa, dan dia takwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya membenar dia dengan balasan hak Tuhan nak beri di akhirat, jadi syurga Allah. Dia benar, dia percaya kata Tuhan nak beri syurga ke dia. Dia jawab benda ni, Tuhan akan beri syurga ke dia. Allah Ta'ala kata fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan kepada dia untuk kerja amal baik. Tengok jalan baik, jalan baik. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun mereka yang bakhil, kedekut, tak belanja, Tuhan suruh belanja, dia tak belanja pada jalan Allah. Dia tak nafkah pada jalan Allah. Wastaghna, dan rasa lepas daripada Allah, rasa lepas daripada Tuhan, tak berhajat ke Tuhan ya. Tu membakhila wastan wa kazzaba bil husna, dan tak percaya ia, yang mendusta ia dengan balasan hak Tuhan nak cadai kepada dia. Dia tak percaya kata dia akan dapat balasan sikit. Kalau percaya dia buat dah. Dia tak percaya. Maka Allah Ta'ala kata fasanuyassiruhu lin usra, maka kami akan beri kemudahan kepada dia untuk kerja amal jahat. Tengok je mudah je masing-masing tu. Ni malam ni pun, hari ni pun orang ngaji, masing-masing diberi kemudahan. Tu. Dan serata dunia sekarang ni pun macam-macam orang buat amalan. Hak amal tu, hak jahat-jahat lagi, hak buat amal-amal lagi. Ada kemudahan dan kesusahan masing-masing. Tu siap berlaku. Tu dah kita tahu lagu tu, tak wasa bimbang ke hujung jatuh kita lagu mana ni. Tu ya musannaf kata. Menjadi ia akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya. Dan jadi padahal tiada mengetahui ia, belum mengetahui ia seorang, ia mereka tu, ia belum tahu akan bahawasanya dan marsya. Ia belum tahu katanya adakah ia mereka tu, dia saat ni tu penduduk syurga ke atau penduduk api neraka. Dia tak tahu lagi. Dia duduk dalam bucu mana. Ya Allah. Tengok dalam hadis kan, Sahih Bukhari, dalam hadis Arba'in pun ada sebut, Nabi kata seorang hamba tu wa amma mari, wa amma kuat mari, maka dia dengan syurga tu dah sejekar gitu dah. Sikit dah amalan dia tu nak masuk syurga. Maka Tuhan menentu pada azali kata dia tu ahli neraka. Tuhan menentu pada azali kata orang neraka, tapi dia amalan dekat masuk syurga sedikit dah. Dia pergi kerja jahat, bab tu hari mati dalam kejahatan tu, bob masuk neraka orang. Seorang hamba lagi, dia kerja amalan jahat mari, banyak kejahatan dia. Dia dengan neraka sedikit juga, sebut masuk neraka dah. Tapi Tuhan menentu di azali nak masuk syurga. Bak dia mati, dia taubat dengan Tuhan, bob masuk syurga orang dia. Allah. Ya Allah. Dah kira tengok, dia fikir situ, dia rasa takut marui. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa fikir hak tu. We ada pengetahuan hak tu. Yang ni dewasa sedak ni berlaku tu pula dah. Allahu Akbar. Gempa bumi di Jepun 7.6 Richter tu, tinggi tu. Berat ni. Nak tahu. Cuba pergi kaji tengok statistik jumlah berlaku gempa bumi pada tiap-tiap tahun tu. Adakah kurang ke bertambah? Ni mula Mukara, ni mula Januari, ni bulan 1 ni kira dah. Tu yang samuk dah. Tahun 1. Itu panggil tahun baru. Tahun baru tu. Tu yang samuk tahun baru dah dengan gempa bumi Jepun berat. Bancik sampai ke hujung Tanwa. Tu bulan 12 lagi akan datang. Tengah tu berlaku banyak-banyak. Ya kau sikit ke kau banyak. Situ boleh tengok dah tanda kiamat. Ya kau dekat dah Nabi ayat. Banyak gempa bumi akan berlaku bertambahan. Nanti tengok lepas ni mana pula tak tahu.
Cara tu, hotline tu cara lain lagi. Kita tak boleh tangguh dah masa ya, kena usaha dah. Bak dunia ni sekadar dah. Ada dah. Orang panggil yang ngewi muma je sudah. Dah. Sekadar buat amalan, sekadar kerja, sekadar boleh duduk. Nak cari, nak buat hasil puluh-puluh juta, 100 juta tu nak taruh buat gapo lagi. Kalau kira situ. Tu dia. Ayat supaya macam kata agama Islam ni agama persendirian dah. Yang ngajar nak kali lepas dah yang ngajar tu dia kata kita agama Islam ni agama persendirian. Lepas ngajar kata hak tu pula. Lepas ngajar kata hak tu pula. Orang ngaji dengan dia, ni kita dengar Bapa Mak je. Bapa Mak. Mak yang ngaji dengan Yesus. Kita ada ya serta bukan duk ngaji nada. Mikir tengok semua ti Islam sekarang ni tak boleh gaduh buku orang sangat. Gaduh hak orang mudarat kita. Gaduh hak orang mudarat kita. Jaga diri selamat ya. Learning. Jaga diri masing-masing selamat. Betul amalan diri, betul pegangan diri, betul suluk diri jalan untuk menuju Tuhan. Selamat jalan ni ya. Ada dah. Gaduh dengan demo tu, tak pada tak ada. Tak ada. Dah. Allah. Tu dah. Kena ke dia? Kena ke dia? Agama persendirian. Islam ni pendirian suan tu adalah ni. Bukan riang suan ruam dah. Islam akhir zaman ni riang suan tu orang panggil. Masing-masing bawa selamat diri ya. Sikit lagi teruk lagi. Sikit lagi teruk lagi. 10 tahun lagi apa nak berlaku? Wallahualam. Banyak perkara lagi. Dulu Facebook ya. Lepas tu TikTok. Mari. TikTok apa lagi ya? Twitter apa macam-macam. Sikit lagi gapo pula? Twitter. Lepas tu face gun misalnya. Google. Tu face gun. Wallahualam tamu-tamu gapo mari. Nak halal mudarat semata, bukan halal manfaat untuk agama ni. Dia kau banyak mudarat, kau banyak duri. Kalau selipar tak tebal, Allah tak selamat kaki kita. Tak selamat. Ya duri kau tajam semacam. Kita tak boleh rabikan duri tu, dia tak boleh dekat dah kiamat, dia kena kau tajam duri. Kita tak boleh buat, kita tak boleh menghilang duri. Kita tak boleh menghilangkan duri-duri tu. Yang kita boleh buat sekadar tebal kasut kita aja. Buat lagu mana jangan ngewi temuh kena kaki kita. Tu ialah kasut kita ni. Selipar kita ni syarah tebal. Tu je. Habis itu. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, padahal tiada mengetahui akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga atau penduduk api neraka. Maka tu bau khabar. Maka bermula mereka yang tahu semacam tu, maka tak dapat tiada. Jadi mestilah pada adat. Mesti. Kalau orang ada benda ni di hati dia, mesti pada adat. Daripada tak dapat tiada, daripada takut ia mereka tadi, takut akan Allah Ta'ala. Tuhan pelaku adat lagu tu. Kalau ia berjaya untuk menghasil benda ni di hati dia, dan mata hati dia, ia akan timbul perasaan takut kepada Allah. Tu nampak tu dah. Sabit tu orang beriman, ia pandai dosa dia tu supaya bukit. Nabi kata dari hadis Tirmizi, innal mu'mina yara zunubahu. Ya orang beriman, ya nampak akan dosa dia fi asli jabalin. Ya nampak dosa dia pada kaki bukit.
Dia duduk atas bukit, nampak dosa dia bukit besar gitu. Dia duduk sini. Dia duduk di kaki bukit, nampak bukit tinggi gitu. Dosa dia nampak tinggi. Ya khafu ay yaqa'a alai. Nabi kata, takut. Dia takut nak jatuh bukit tu, runtuh bukit tu atas kepala dia. Tu orang beriman. Innal mu'mina yara zunubahu fi asli jabadin yakhafu ay yaqa'a alai. Tapi orang jahat, orang fajir, dia nampak dosa dia lagu mana? Wa innal fajira yara zunubahu kazubabin. Orang karut, orang jahat, dia nampak dosa dia supaya lalak seka ya. Waqa'a ala famihi anfihi, Nabi kata. Lalak hak seka hak duk di hidung dia. Mang tengak di hidung. Lalak seka ke dah mana? Tu. Dia tak nampak, tak mati. Dia buat lekeh dengan dosa. Kalau orang beriman, sekali-sekali laku dosa tu, dia pandai besar. Takut hak tu jadi mudarat, takut pergi mati tegak tu. Siap. Sebab tu kalaulah melaku dosa, dia istighfar kalau dah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Allah Ta'ala kata, bila dia kerja benda karut, kerja benda jahat, dia zalim diri sendiri, dia ingat Tuhan yang lalu dah. Fastaghfaru li dzunubihim. Dah mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dia pesan tu. Tu yo ni kita nampak dosa supaya tak apa, biasa ya. Helih. Sebai-sebai ya bagi. Ipih ya keadaan ni. Dia tak kuasa besar dak. Maka kena usaha nampak dosa saat ni tu fi asli jabalin saat ni. Habis itu. Dan tak dapat tiada daripada takut ia akan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dan cara yang kedua, tak berjaya kita kira dengan cara makrifah, tak nampak tak jadi. Tak ada makrifah mana lagi. Hati tak rasa pandai kebesaran sangat lagi. Cara yang kedua. Dan yang kedua, dengan hasil ia takut tu dengan memandang, ini dengan mata kepala kita. Kita tengok mata terhawi kita pandang dengan mata kita, memandang kepada sekalian mereka yang takut. Memandang kepada sekalian mereka, orang-orang yang takut akan Allah. Mereka yang takut akan Allah Ta'ala. Siapa mereka yang takut ke Tuhan? Tulis itu. Maka yang terlebih takut manusia kepada Allah ialah segala nabi dan segala aulia dan segala ulama akhirat. Dan ahli yang ada hati basirah. Tu. Tengok ke puak ni. Nabi tak ada lah. Nak tengok ke Nabi tu tak ada lah Nabi. Suk di Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal siapa? Aulia Allah. Kekasih Allah. Habis tu aulia, bila tengok dia kita ingat Tuhan marilah. Tengok dia kita ingat Tuhan. Tengok dia kita ingat Tuhan. Puak waliullah ni. Pandai mata dia motui banyak. Habis tu kita ada gambar-gambar dia tu dah. Tengok gambar, ambil gambar aulia-aulia. Pada tengok dia tu kita rasa gerung hebat dia. Tak kena jauh-jauh tengok muka tu dalam ada.
Tengok muka dia. Gambar dia tu, dia mau sulung muka, mata dia tengok. Tu nazrah dia tu. Kita tengok kepada orang takut ke Tuhan, kepada ulama an-amilin. Tu. Dan juga kepada ahli basirah, orang yang ada Allah Ta'ala kurnia pandangan mata hati. Dia nampak oleh hati dia tu. Waktu tu kita akan takut ke Tuhan. Padahal orang kampung biasa je kadang-kadang. Pak cik tu orang tua ya. Duk berjalan ngok-ngek pergi sejik, tapi ada basirah. Kita tengok dia tu, kita takut ke Tuhan juga. Allahku, duk galik lagi. Duk galik lagi. Duk kerja tu nak gapo? Dia mikir, dia tengok orang hak ada basirah tu. Maka kena cara dia nak hasil takut ke Tuhan, tengok kepada mereka tu, pandang kepada mereka yang takut kepada Allah. Tu tengok demo tu. Dan menilik atau kepada memandang. Dan menilik, yakni menilik dengan mata hati. Yakni fikir, menilik sini fikir. Menilik, yakni menilik dengan mata hati, yakni fikir. Fikir akan kelakuan mereka itu yang takut kepada Allah tu. Fikir kelakuan demo, kehidupan mereka. Kena fikir. Semenjak daripada kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kaji tengok. Lepas pada tu kehidupan para sahabat, duk lagu mana? Lepas para sahabat tengok tabi'in, duk lagu mana kehidupan mereka? Takut mereka dengan Allah Ta'ala. Kena kaji hak tu, kena baca, kena tengok, kena kaji jugalah. Ni kalau ni yai Allah, ni yai nam-nam tu dia baca boleh. Tapi cerita-cerita aulia ni kita tak cerita, kita tak baca. Beli buku-buku hak kisah-kisah anbiya, kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah puak ni aulia Allah. Beli baca, tengok jalanan hidup demo tu. Tu. Kita tilik kelakuan mereka. Dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Mendengar atau pada memandang. Mendengar dengan telinga kita ni, telinga yang insaf. Hati kita nak orang panggil mendengar akan sebagai mendengar tadabbur. Orang panggil istimak, kita tadabbur. Bukan istimak gapo semata-mata dengar dak. Dengar perhati akan perkhabaran, cerita-cerita bagi mereka itu. Mereka itu yang takut kepada Tuhan. Dengar khabaran mereka, hati kita akan takut juga. Ini puak budak. Ni Ustaz akan banding depan lagi. Nanti tengok orang takut, baru takut tu budak. Tapi tak apa, nak pergi takut ya. Kerana nak pergi lepas daripada bisa-bisa dan kebinasaan saat ni. Allahu Akbar. Kaji tengok Nabi kita tak ada apa dah. Kita boleh kaji hadis-hadis dia, cerita Nabi kita pun cukup. Tapi nak tambah lagi para sahabat Nabi. Takut mereka sekadar mana. Itu. Tengok Sayyidina Umar dekat nak mati dah. Dia semaya subuh dah. Lepas tu Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' ni dia dengar Sayyidina Umar. Dia kisah Sayyidina Umar hukum ke mana. Hukum dengan cara Islam. Dah adil dah Umar ni. Tapi dia tak puas hati hukum Sayyidina Umar. Dia dengar hati, dia nak bunuh Umar juga. Abu Lu'lu' Al-Majusi. Maka hari itu dia buat rupa je pakai baju pakaian Islam gini, pakai cara semaya, pakai jubah masuk semaya subuh dengan Sayyidina Umar. Duduk belakang Umar. Biar Sayyidina Umar sujud, dia masuk tikal lagi. Nak mati Sayyidina Umar. Tup sahabat tengok, tu dia pakat pegang. Masa tu buti semaya pegang Abu Lu'lu', dia pegang. Sayyidina Umar ni wapol dah darah dia tu baik. Wapol lubang tu kena tikal. Darah tu baik. Umar kata jangan buat gapo dia.
Yang buat gapo dia lagi? Kalau Pak Mu, kamu duk tumbuk tu, duk timbuk, duk sepak nyepak tu kita tak leh. Temu orang curi pun Yang kata orang bunuh temu orang curi pun tengok. Jangan sabar dadu, tak sabar dadu lagi ni. Tak ada buat kita dulu. Sayyidina Umar kata jangan buat gapo dia. Tengok dulu dia orang Islam ke tak? Dia orang Islam ke tak? Sahabat cek tengok, ya umat, dia majusi, bukan Islam. Alhamdulillah, Umar kata. Alhamdulillah. Mujur puji kepada Allah Ta'ala yang kalau aku mati pun Allah Ta'ala mematikan aku dalam tangan orang yang bukan Islam. Mujur. We orang lain pada Islam bunuhku. Kalau bunuh orang Islam sampai Islam, peri juga. Kalau bunuh oleh orang lain pada Islam, syahid. Nabi jamin syahid dah masa tu kan. Nabi jamin dah syahid. Tu. Nabi wayak dah umat akan mati syahid. Tapi syahid upah mana pun tak tahu. Tu. Maka syahid. Alhamdulillah. Ya rasa mari tak sedap rasa dah. Nak mati. Saya nak Umar. Dia ngak tak mati lagi. Panggil belakang anak-anak dia mari dah. Panggil. Orang hak panggil dia mula-mula dia panggil Ibnu Umar anak dia. Hei Abdullah, mari temu ayah dah. Ayah tak gerak dah. Rasa tak lagi dah ni. Dengan keadaan dia rasa diri kata dia nak mati dah. Saya nak Umar sendiri. Hei Abdullah, dia kata. Hei ayah, kan ayah? Gi rumah Huzaifah. Gi rumah Huzaifah stah. Panggil dia mari stah. Ayah nak kecek sikit. Abdullah pun hungah pergi panggil Huzaifah bil Yaman. Huzaifah ni kita maklum dah, dia ni orang panggil orang yang sifat rahsia Nabi. Nama-nama orang munafik oleh tangan dia, Nabi royak sore-sore le Madinah ni piatek munafik. Tapi rahsia lah yang royak kat orang. Mu ya sifat rahsia ni. Tu mu ya sore sifat rahsia ni. Maka Umar ingat Huzaifah dulu. Ingat Huzaifah mula-mula. Bila Huzaifah mari, Huzaifah, aku nak tanya soal. Royak ke aku dah. Aku ada nama ke tak? La ilaha illallah. Aku nama ada ke tak lah tu? Orang lain tu kok iya lah. Aku ada ke tak lah tu? Huzaifah kata, Allah, aku ni susah hati. Benda ni sebenarnya aku ya tak cerita kepada dia lah. Tapi Umar dalam keadaan dia nak mati, dia nak tahu juga. Huzaifah kata, tak ada. Alhamdulillah. Mujur. Nama munafik. Ya bimbang takut naya tu masuk oleh orang munafik. Kalau Nabi cerita. Sayyidina Umar tu. Ya Allah. Hidup bimbang lagi kata dia tu takut-takut masuk oleh salah satu nama munafik yang Nabi royak kepada Huzaifah. Tu. Maka tak apa. Lepas pada Huzaifah kelik, dia pesan Abdullah pula anak dia. Ya Abdullah, ayah tak harap lagi ke Huzaifah. Takut dia duk royak yang nak mai hati ayah ya. Takut yang mai hati ayah saja ya. Dia ingat nampak ayah duk susah nak mati dah ni. Dia royak gitu-gitu, royak lepas-lepas tu. Tak ada. Memperhati. Kalau ayah mati, memperhati. Huzaifah mari semaya ke tak mayat ayah ni? Kalau dia mari, mu semaya. Kalau dia tak mari, mu jangan semaya. Kerana Huzaifah dia tahu siapa dia munafik. Orang munafik ni tak boleh semaya. Haram kita semaya. Kerana hakikat munafik ni orang kafir. Tapi kita tak tahulah apa dia munafik tu. Kerana dalam hati. Tapi Huzaifah dia tahu. Dia tahu haram lah dia semaya. Mu perhati Huzaifah kalau dia ada tu. Yalah tu. Tak apa, mu maya akan takbir. Tapi kalau lah dia tak ada, mu jangan semaya. Gitu. Maka bila saya nak Umar mahal, dia tak mati lagi lah, dia minta sini Aisyah dulu. Royak Aisyah star. Ayah nak minta tanah sikit dalam bilik tu. Nak tanah dekat dengan kekasih Nabi duduk dalam bilik Aisyah. Banyak minta tanah.
kawasan tu nak tanah dekat dengan Nabi. Tu. Maka dia mau pergi ayat Aisyah tak Allah. Adulah habislah. Jalan bilik tu sepik ya. Nabi tanah situ. Lepas tu ayah dia minta dah. Ayah Abu Bakar tu minta dah tidur dekat dengan Nabi. Aku cedek celah ni, aku nak duduk sendiri. Aisyah kata. Ni. Aduh, Umar mai minta. Tak ada arah wi ke Umar. Akhirnya saya nak Umar boleh duduk dekat tu. Habis penuh bilik. Ada sikit ya luar di belakang. Setiap Aisyah kata, oh susah hati. Tiap-tiap kali kalau aku masuk bilikku dah dulu, teko Nabi duk ada, bapak aku duk ada, Abu Bakar duk ada, aku sabai-sabai ya buka kelubung gitu ya duk dalam rumah. Bila masuk dalam bilik cakkan kelubung gapo semua duk dalam rumah bebas sikit. Tapi sekap Umar duk ada ni ku duk jaga semua pula dah. Duk tutup lagu tu dalam bilik tu nak duk tak kena. Sebab Umar bukan mahram. Tengok kira warak Siti Aisyah pun kira tak tu. Mati dah kalau kira. Kita tak bercara kita. Hak hidup lagi tak bercara, duk gomok. Hak mati sama telah. Lalu tu Umar pun mati tu Abdullah nak akad takbir tu dia paling tengok Hudzaifah ada dah. Alhamdulillah. Ada cokoh Hudzaifah lah cik. Cik kata ayah dia tu masuk dalam orang yang bukan munafik, orang yang bertakwa kepada Allah. Tengok sahabat Nabi bimbang diri sampai kedekat nak mati. Kita duk baca kisah lapis ni je tambah sifat takut kita kepada Allah. Ni cara yang kedua. Nampak tu dah? Tu. Akan khabaran mereka. Tu Musannaf kata, bandingan hasin takut dengan dua cara itu. Wak bandingnya sekaligus. Dua cara ni yok bandingan mudah-mudahan. Bandingan hasil takut dengan dua cara itu. Nak wak bandingnya. Musannaf wak bandingnya mudah-mudah ya. Seperti kanak-kanak budak kecil dia kata. Kanak mana? Kanak yang sifat tiada takut ia kanak-kanak tu akan ular, akan bisa ular dan bahaya ular. Budak hok tak takut bisa ular, tak takut bahaya ular tu. Misalnya ada budak yang tak takut kepada ular. Sebab apa dia tiada takut? Ilak pada tiada takut kerana tiada mengetahui ia kanak-kanak saat ni. Ia tak tahu. Ni tak tahu ni, dia kena tahu. Kalau tahu barulah dia beringat, dia takut. Ni mengetahui ia. Ini tulis pada mengetahui tu. Ini bandingan cara yang pertama. Ini bandingan cara pertama. Nak takut ia kena tahu. Ni dia tak tahu. Misalnya dia tak tahu juga akhirnya budak. Kerana tiada mengetahui ia kanak-kanak itu akan bahawasanya dalam rusyad ni. Dia tak tahu katanya ular itu. Dia tak tahu kata ular zat ni tu mensebabkan kebinasaan. Jadi sebab, jadi punca kebinasaan, jadi binasa pada badan. Kebinasaan jadi pada badan kita. Dia tak tahu kata ular tu jadi sebab bagi binasa badan. Hampir tak mati pun rusaklah anggota. Tengok bisa ular tu. Hitam kawasan yang kena sengat kan itu. Dan juga bisa banyak kadang-kadang dia taruh bisa lama tu. Nanti lama pula dia baru nak pecah bisa tu. Dia macam-macam ular ni. Budak dia tak tahu akan ular yang menyebabkan dan mensebabkan jadi sebab jadi punca kebinasaan. Dia tak tahu, maka dia nak main dengan ular ya. Nak main dengan ular. Tu.
Tapi bila ia tahu, ia kena boleh sekali. Tu misalnya. Maka ia takutlah. Ni nak misal bagi pertama. Bersalahan bapa. Bersalahan bapa, ayah bagi budak itu, bagi kanak-kanak itu. Tak support ayah, ayah ni sipai lari dah. Budak nak main ayah, tapi ayah ni sipai lari dah. Bersalahan bapa bagi budak itu. Takut, jadi maka takut, tak perak ni pada bersalahan. Maka takut ia bapa itu, takut akan ulat. Takut akan ulat. Ulat yang berbisa tak ni. Kat yang berbisa. Kerana ada juga ulat hak tak ada bisa. Maka hak tu yang tak takut juga, tak apalah. Ada. Tapi kita ni hak tak ada bisa pun dewasa dah. Ulat tikus memang tak ada apa lah. Tu pun dia nak main dengan dia. Ulat tikus memang tak ada bisa. Seduk katak dia lah. Tak katak pun kita. Katak dulu nampak ular tak kira dah. Ular tikus tak tikus. Nampak ular katak dulu. Sebab kita ingat bisa dia tadi. Maka bersalahan bapa bagi budak itu. Maka takut ia akan ulat. Sebab apa takut? Ilat. Kerana mengenal ia bapa itu. Mengenal mengenal ia. Kenal. Dan mengetahui ia bapa itu. Mengetahui akan sebagai pengetahuan yakin. Orang panggil hasil ilmu yakin dah. Dengan ular tu. Hakul yakin tu kena ketik sendiri. Tu. Tapi ilmu yakin, pakar tahu maklum gitu dah ada ular ni. Tu. Dia tenang dan dia tahu. Mengetahui akan mudarat, akan bahaya. Atau mudarat jadi kebinasaan pada badan. Tu mudaratnya kebinasaan pada badan kita. Ia tahu akan mudarat, yakni tahu akan kebinasaan pada badan. Mudarat dengan dengan sebab dipatuk oleh ulat. Oleh itu ulat. Dengan sebab dipatuk itu ulat. Jadi oleh itu ulat. Kalau kena sengat, kena ketik, kena patuk dia kata, siaplah. Tu ular ni bomok ular pun tak nak terima mana ni. Tak tahu juga ni bomok ular pun tak ada ni. Kalau ular setengah-setengah jenis ular ni, dia kuat. Tu ular. Kaki buka setengah orang tu. Ada seorang siapa baba mullah dah. Apa di sekat tu. Tak ingat nama Allah. Dia duduk Mekah lama. Payah klik mari nak berubah hak tu kaki dia. Ketik dia ular. Klik mari Mekah ni taning. Hati dalam ni duk hati ni Mekah. Nama apa tak ingat. Tu ada ya dia lagi yang dulu lagi. Tak ingat dia klik sekali tu pakat kita roh kita. Lepas tu dia naik Mekah tak ada klik dah mati sana. Nak klik berubah hak tu je. Maka dia kata dia tahu akan bisa ular tu, takut akan ular kerana dia tahu akan mudarat dengan sebab dipatuk oleh ular tu. Tu dia tahu. Tak tahu ni nak misal bagi mengetahui tu banding hak tu. Orang tak tahu dengan orang kenal bisa tu dia lain cara takut dia. Hak tak kenal kebesaran Allah, maka dia tak takut. Hak kenal kebesaran Allah, dia takut. Lepas tu dia kata, tetapi ini misal yang kedua. Misal bagi cara yang kedua. Bandingnya bagi cara yang kedua. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu, melihat oleh kanak-kanak itu, kanak yang tiada mengetahui bisa ulat lah. Apabila melihat oleh kanak-kanak itu, kanak yang tiada mengetahui bisa ulat tu, dia tak tahu. Tapi dia nampak, melihat dia nampak akan ayahnya, ayah bagi kanak-kanak tu. Dia nampak ayah. Budak lah. Dia nampak ayah. Tu. Han keadaan ayah dia tu takut akan ulat. Nampak takut.
ayah lari. Budak. Yang nampak ayah dia takut ular. Dan lari atau pada takut. Dan lari ayah tu daripada ular. Temu ular lari lah dah. Hei, mana ni? Bodoh tak tahu duk main pasir. Temu ular tu nak pergi main ya. Tapi nampak ayah dia lari, nampak ayah dia takut. Dan gementar badan ayah itu. Ayahnya tu. Gementar, getar badan. Tu. Sebab apa? Kerana ilak belakang. Takut, lari, gementar. Takut akan ular, lari, gementar badan. Kerana melihat ular itu. Kerana nampak akan ular tu. Bila ayah nampak, Allah, getar. Tu. Kita lah tengok ular. Hala ya, ular lidi. Hala ya. Tu yang kata hok besar lagi. Tu. Ular sawah dia memang kata tak ada bisa. Tu pun. Dah. Tu. Apa nampak dia tu duk main dengan ular, nampak tak takut. Dia tahu atau jawab bisa dah. Tapi tu yang warning duk main tu. Nampak dah? Hak duk warning tu jelah kita ni takut ada lagi. Padahal dia tahu dia buat dah. Kalau dia tahu kata ada bisa, dia tak main lagu tu juga tu. Maka dia kata kerana melihat akan ular. Nascaya. Apa jawab tu? Apabila melihat kanak-kanak itu akan ayah dia, nascaya mengikut oleh kanak itu akan ayahnya, ayah bagi kanak-kanak itu. Dia turut. Mengikut pada ketakutan. Takluk pada mengikut pada ketakutan. Jadi tiak atik. Tiak takut atik. Bila tengok orang takut, dia takut atik. Tu begitu misal bila kita tengok kepada ahlullah yang takut kepada Allah tu, jadi kita rasa takut atik. Dan merasa ia tu atau pada mengikut. Dan merasa ia kanak-kanak itu, merasa di dalam hatinya, hati bagi kanak-kanak itu, merasa akan takut. Jadi takut akan ular itu. Dia rasa takut mari lalu. Lepas tu nampak mak dia pun lari. Kau takut. Nampak kakak dia pun lari. Kau takut. Kali ni dah temu semula pula. Pakat tak ada orang royak pun. Takut lari dah dia. Muka duk pasal tengok. Orang takut. Nampak tu dah. Tu tak kenal bisa apa benda. Benda ni pasal mana. Jenis gapo benda ni. Nate ni jenis apa. Dia tak tahu lagi bisa ular tu. Tak sebut ayah dia dulu. Ayah dia tahu. Habis lari tu dah. Tapi dia tak tahu. Tapi dia tengok orang takut. Dia takut ketik. Merasa dalam hati akan takut. Sekalipun Raya pada kata merasa dalam hati akan takut. Dia takut sekalipun tiada ada ia kanak-kanak itu mengetahui akan sifat ular, yakni akan bisa dan mudarat ular. Sekalipun dia tak tahu bisa dan mudarat ular, sekalipun dia takut mari. Sebab tu kita pakailah mana-mana cara daripada dua ni. Bagi kita learning tu ambil cara yang kedua lah, sebab kita budak lagi pasal. Budak lagi. Dan nampak tua sikit lagi, dia tak akan ada cara yang kedua. Dia sendiri dah. Dia sendiri dah lari. Dia sendiri makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka meniti ke cara pertama, cara yang kedua ni kita boleh usaha banyak. Duk dengan kata mereka, baca kisah-kisah mereka. Tu. Tengok kisah-kisah aulia-aulia. Nak boleh taubat dia lagu mana, takut dia lagu mana. Kita baca hak tu dia timbul perasaan takut bagi kita juga. Tu. Lepas tu hak lebih lagi ayat Quran, tadabbur ayat Quran. Lebih banyak.
Allah Ta'ala janji kepada orang yang fasik, orang yang deraka tu, sikit-sikit kita baca ayat Quran tu banyak. Tu dah. Habis situ. Kemudian kata, dan ketahui olehmu bahwasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Akbar. Baca banyak. Baca kata-kata ulama atau kata gapo, kita duduk dengan perkataan itu. We ada buku lagu tu duit-duit kita simpan ni dah buat gapo, dah habis dengan benda tak ada faedah. Pergi kedai kitab temu hak ni tak kena duk menadah hak tu. Kisah aulia lagu tu. Memang terjemah siap pula dah. Tak kena duk menadah hak tu, pakai beli baca. Tambah keyakinan kita, tambah takut kita kepada Tuhan tu. Ada benda tu. Kisah-kisah. Maka kita dengan sendiri kalau kita kaji lebih lagi kisah tabi'in, dengan sendiri kita boleh tahu sejarah Islam masa dulu. Kerana ia berlaku pada kerajaan-kerajaan dah. Kalau kisah Imam Nawawi, kisah Imam Syafi'i, tu kita boleh tahu cara sejarah kerajaan Abbasiyah dengan sendiri. Tu dah. Maka kena cari buku tu, buku sejarah Umayyah, tarikh kerajaan Umayyah tu lagu mana te, kerajaan Abbasiyah lagu mana te, habis kerajaan Abbasiyah naik kerajaan Utsmaniyah lagu mana cerita dia. Ya ada sejarah belaka dah, kita kaji. Lepas tu akan jumpa lah. Tu. Situ dia boleh tahu. Cara jalannya hidup jenis ulama kita tu. Takut kepada Allah lagu mana kehidupan demo. Dah. Imam Syafi'i kata, kaifal wusulu ila su'ada wa dunaha kulalul jibali wa bainahunna hutufu warrijlu hafiyatun wa mali markabu wal yaddu sifrun wat tariqu makhufu. Ni tanda kata Imam Syafi'i. Kaifan wusulu ila su'ada wa dunaha. Tu. Kaifan wusulu ila su'ada wa dunaha kulalul jiban. Kulalul jibali wa fit tariqi makhufu. Tu nak ngapa baru nak baca ni. Wa bainahunna hutufu. Ngapa lalu? Kata dia sedap Imam Syafi'i ni. Ni tasawuf dia lah ni. Pekoh dia lah ni, tasawuf dia lah. Warrijlu hafiyatun wa mali markabu. Kita pun tak faham habis lagi. Tak faham habis. Tak gerti habis. Maksud masing-masing boleh faham mengikut qadar makrifah tiap-tiap orang. Kata dia, wal yaddu sifrun wat tariqu makhufu.
Allahu Akbar. Wama li markabu kaifal wusulu ila su'ada wa dunaha kulalul jibali wa bainahun nahutufu warrijlu hafiyatun wama li markabu wal yad wal ya wal yadu sif ruwat tariq sifrun lah wat tariqu makhufu. Suada ni nama perempuan. Nama perempuan ya, kinayah daripada kekasih. Kinayah daripada kekasih dia. Kaifal wusulu, macam mana boleh sampai, macam mana ni sampai ila suada, macam mana boleh sampai kepada suada. Nak boleh sapa kepada kekasih lagu mana? Wadunaha walhan, di bawahnya, di bawah suada tu. Lek bawah ni, sapa dok atas tu. Suada dok atas tu. Nak sapa ke suada lagu mana? Padahal di bawah dia kulalul jiban, dunaha khabar muqaddar, kulalul mubtada maqad. Walhan, di bawah suada ni kulalul jiban, ada poncok-poncok bukit, beberapa kemoncok bukit-bukit. Di bawah dia tu banyak lagi bukit-bukit. Tu jamak pada kullah lah. Tu wa baina apa? Nak boleh sapa kok mana ya kata. Di bawah suada tu banyak jalan ni bukit-bukit, kemoncok-kemoncok bukit. Wa bainahunna, dan antara kedua-dua, wa bainahunna, dan antaranya, dan ada di antaranya ada kulalil jiban tu, di celah-celah tu. Nak boleh sapa antara di antara segala kemoncok bukit tu ada hutuf, ada ketakutan. Ada ketakutan. Allahu Akbar. Allah dah. Wa bainahunna hutufu, segala kebinasaan, jamak daripada hatfun. Dan di antara segala bukit-bukit, celah bukit tu ada segala kebinasaan. Duk nanti. Warrijlu hafiyatun wa mali markabu, dan bermula kaki itu, kaki kuning, hafiyatun, kosong ia, jadi tanpa kasut. Hafiyah ni makna kaki je. Bermula kaki itu kosong ia daripada kasut, tak ada kasut. Padahal kaki kasut tak ada. Nak berjalan lagi tu kaki tak ada kasut. Nak pergi cari kekasih. Ni isyarat gapo banyak ni. Isyarat gapo? Wan rijl hafiyatun. Kaki tu tak ada kasut. Wa mali, dan tidak ada bagiku ni markabu, kenderaan. Markabun tak ada. Nak naik unta, naik gapo, naik pun tak ada. Kenderaan nak pergi pun tak ada. Siap. Kau payah siapa? Kau payah siapa?
wal yadu sifrun, dan bermula kat tangan itu, wal yadu sifrun wat tariqu makhufu, dan bermula tangan itu kosong ia. Sifrun ni mana kosong? Tangan kosong. Nampak kosong daripada amal ni. Wal yadu sifrun wat tariqu makhufu, dan bermula jalan itu makhufun, ditakut akan dia, ditakuti akan dia. Jalan tu ditakuti. Siap. Tu. Ni ya awak kita fikir ya. Bukan kata Imam Syafi'i tak sapa tu. Dia sapa, tapi kita fikir macam mana nak sampai kepada suada kekasihku, sedangkan di bawah dia tu beberapa anak bukit dan celah-celah bukit. Nak pergi sapa kata tu. Dan di antara celah-celah bukit tu pun ada kebinasaan banyak duk nanti. Ni. Kutub ni banyak ni. Duk tunggu kita ujian kita. Ni ujian kita ni banyak. Nak siapa lagi tu? Tu dia. Warijlu hafiyatun, dan kaki pun kosong. Nak jalan lagi tak ada kasut. Tu isyarat ke apa? Isyarat ke apa? Kaki kosong. Ni. Tak ada makrifat. Tak ada makrifat. Tak kena cara, tak kena jalan. Wa mali markabu, tidak ada kenderaan, tidak ada tariqah, tidak ada jalan ni. Nak sapa kepada dia, kena ada markab, kena ada kenderaan, supaya kita cepat sapa tu. Jalan kaki tak apa. Kalau jalan kaki hengol juga. Kalau ada kasut. Kalau kasut kurang tapi jalan ni ada kenderaan, hengol juga. Boleh nak je buat pergi. Tak apa. Kaki kosong, tak ada kasut, kenderaan pun tak ada. Tangan wal yaddu sifrun, dan bermula tangan tu kosong. Tak ada amalan apa-apa. Untuk nak buat bekal, untuk nak jumpa kepada kekasih tu tak ada. Wat tariqu makhufu, dan bermula jalan itu ditakutikan dia. Jalan ni nak siapa pun takut, penuh dengan rimah, penuh dengan singa, binatang-binatang yang ditakuti. Dalam bagi kita tak fikir lagu mana nampak lagi. Tu Imam Syafi'i kata, lepas tu kita nak boleh sapa tu lagu mana? Sapa lagu mana? Tu. Habis itu. Allahu Akbar. Habis. Sekat tu kemudian kata, Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludin wasairin khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin wan muslimina ajma amina rabbi asma.
في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا. Ihya tadi. Ulama boleh faham cara pertama daripada ayat ni. Wa khafuni in kuntum mu'minin, dan hendak takut oleh kamu akan daku jika adalah kamu itu beriman. Takut oleh kamu akan daku jika kamu itu beriman. Khafuni ada khauf. Nak hasil khauf yang bergantung dengan iman dan makrifat. Faham kata kalau iman lemah, takut dia jadi kurang. Kalau iman yang kuat, makrifat yang tinggi, takut dia berat, besar.